Kerana itu buat kali pertama, satu titik pertemuan berlaku bahawa ada persetujuan skandal 1MDB ini dan juga pembabitan yang amat berhormat Pekan dan segala rintitan tindakan-tindakan yang diambil untuk merencatkan siasatan terhadap 1MDB menunjukkan bahawa ada persetujuan bersama yang amat berhormat Pekan telah banyak membawa kerosakan kepada kerajaan dan negara dan sewajarnya meletakkan jawatan dengan segera. Yang Amat Berhormat Pekan kini berhadapan dengan krisis keyakinan yang paling buruk dalam sejarah negara ini. Majoriti rakyat memandang sinis kepada apa sahaja yang disebut oleh kerajaan. Saya simpati dengan Yang Amat Berhormat Bagan Datuk kerana beliau menceritakan perkara yang sebenar. Ada cubaan untuk mencolek Yang Amat Berhormat Pekan. Tetapi daripada menjadi satu kerisauan, ia telah menjadi bahan jenaka di seluruh negara kerana rakyat tak ambil serius dan peduli dengan apa yang datang daripada kerajaan sekarang. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebab itu untuk memulakan, saya mengajak Dewan menghayati pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Kepada mufti-mufti, alim ulama dan tokoh-tokoh agamawan di dalam dan di luar Dewan, saya ingin mengajak kita menghayati kisah hidup Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang tokoh agamawan dan ulama yang terkenal dalam agama Islam. Beliau dipukul dan dipenjarakan oleh Khalifah Mutasim kerana enggan mengiyakan atau tidak bersetuju dengan pendapat khalifah dalam beberapa perkara. Sejarah kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini menunjukkan bahawa beliau sangat tidak sukakan hadiah-hadiah dan lantikan dari istana dan khalifah. Sehingga kesudah beliau menolak untuk menjadi qadi. Dan pada satu ketika, sehingga beliau enggan bertutur dengan anak-anaknya selama berbulan-bulan setelah mendapat tahu bahawa beberapa orang anaknya telah menerima hadiah dan wang secara rahsia daripada istana dan khalifah. Dewan yang mulia, sebab itu saya tidak pernah meninggalkan perkara rasuah setiap kali saya berucap di dalam Dewan ini, daripada hari yang pertama sehingga kali ini, kerana kita semua tahu rasuah itu adalah barah yang membunuh negara. Bertahun-tahun kita bahaskan mengenai 1MDB dan keterlibatan Perdana Menteri. Akhirnya kini bukan sahaja Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Pekan yang sengsara, bukan di Malaysia, seluruh dunia. Sekarang beliau dan 1MDB telah mengheret seluruh rakyat Malaysia sengsara bersama-sama beliau. Kedudukan kewangan negara yang makin lemah menyebabkan golongan miskinlah yang paling mendapat tekanan daripada keadaan ini. Majoriti golongan miskin pula di negara kita adalah golongan Melayu Bumi Putera, iaitu golongan yang mana yang berhormat di sebelah sana mengaku dan mendabik dada akan pertahankan bermati-matian. Sebab itu kali ini saya hanya nak fokus kepada dua perkara yang bagi saya cukup rapat dengan pengundi Melayu dan Bumi Putera, iaitu MARA dan tabung haji yang telah saya bawa selama berbulan-bulan akhir-akhir ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, 2 bulan yang lalu saya telah suarakan keluhan beratus-ratus keluarga yang menunggu tawaran pembiayaan MARA yang tak dapat-dapat. Ada yang sampai 2 tahun menunggu. Sedangkan semasa mereka menerima tawaran daripada institusi pengajian tinggi MARA,
tawaran itu datang dengan janji pembiayaan daripada MARA. Ada pelajar yang tunggu 2 tahun, ada pelajar yang tunggu 1 tahun, ada yang telah keluar pun. Dan saya berhubung secara terus dengan pelajar-pelajar ini dan juga keluarga mereka. Tak sampai seminggu saya bersuara. Tiba-tiba, Yang Berhormat Ketereh baru naik pangkat dalam UMNO, juga pengurusi MARA, boleh saja umumkan bahawa semuanya telah diselesaikan, panggil buat satu majlis, bagi kertas dan kononnya tidak ada seorang pun pelajar Melayu yang tercicir kerana MARA tak mampu bayar. Saya nak tanya Yang Berhormat Ketereh dan juga menteri yang bertanggungjawab. Yang Berhormat Ketereh ni jadi pengurusi MARA dan juga Pro-Chancellor UniKL daripada tahun 2013. Isu pembiayaan MARA ini telah berlanjutan daripada 2013. Kenapa setelah saya bersuara sebulan lepas, baru tiba-tiba dia nak buat kerja? 2 tahun dia buat apa? Makan gaji? Buta. Sebab itu, sekarang sudah sebulan daripada pengumuman yang Berhormat Ketereh buat, saya masih lagi dihubungi oleh keluarga-keluarga pelajar-pelajar bahawa mereka belum dapat apa-apa berita ataupun pembiayaan. Saya minta supaya menteri dan juga Yang Berhormat Ketereh selesaikan secepat mungkin. Saya sekarang sedang semak satu persatu dengan semua yang pernah mendaftar dengan saya, seramai 728 orang pelajar semuanya, untuk saya pastikan sama ada pengumuman pengurusi MARA Yang Berhormat Ketereh sebulan yang lalu itu hanya pengumuman untuk menutup malu. Tapi sampai sekarang, banyak lagi kes-kes pelajar miskin yang belum diselesaikan. Dewan Yang Mulia, sudah tentu kita tahu ini semua berlaku dalam keadaan MARA terlibat membeli tanah di Australia pada harga yang berkali ganda lebih mahal. Saya pernah tanya perkara ini kepada menteri, menteri jawab, itu bukan satu kesalahan, itu hanya terlebih bayar. RM2 terlebih bayar beli kari pap saya faham. 160 juta terlebih bayar untuk beli bangunan di Australia. Sedangkan ada beribu-ribu lagi pelajar-pelajar MARA yang belum diberikan pembiayaan. Sudah tentu kita tidak boleh terima. Saya juga telah bentangkan dengan lengkap, termasuk dokumen-dokumen daripada mahkamah di Australia yang memperincikan dan menamakan mereka yang terlibat dan terbabit di dalam perkara ini. Saya nak namakan supaya direkodkan dalam dewan ini. Nama-nama berikut. Ahmad Nazim Abdul Rahman, CEO Pelaburan MARA Berhad. Dia dinamakan terlibat dalam skandal di MARA di Mahkamah Australia. Mazrul Haizat Ma'aruf, abang ipar kepada Dasma Daud, iaitu Esko Pemuda UMNO Malaysia. Beliau dinamakan terlibat. Malah saya semak beliau pernah dijatuhkan hukuman pecah amanah semasa di bank dahulu. Dasma Daud, Exco Pemuda UMNO Malaysia yang telah dinamakan, tapi sampai sekarang tidak ada sebarang tindakan oleh mana-mana pihak. Saya tunggu juga Yang Berhormat Rembau, kalau dia nak umumkan sebarang tindakan disiplin terhadap Exco Pemuda UMNO Dasma Daud ini. Tapi sampai sekarang saya tak dengar apa-apa. Sebab itu saya nak sebut kepada Yang Berhormat Rembau, Menteri Belia dan Sukan. Sebab itu orang muda marah dengan UMNO dan kerajaan sekarang. Jika ini berterusan dan tidak ada tindakan, tidak ada dibela, maka sehebat mana Yang Berhormat Rembau nak berlari ke, nak bersukan ke, sehebat mana dia menari Zumba pun, saya nak maklumkan, saya rasa orang-orang muda akan mengundi menolak UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang. Itu baru marah. Saya juga dapat tahu bahawa ada lagi pembelian-pembelian hartanah kerajaan di luar negara yang telah dibeli pada harga yang tinggi, dibayar komisen yang tinggi kepada syarikat yang dimiliki oleh orang UMNO juga.
Saya telah tanya soalan ini di Parlimen, saya dapat dalam sesi yang lepas, saya tak buat bising je lagi. Minggu depan, saya akan dedahkan satu lagi, pembelian satu bangunan kerajaan di luar negara yang dibayar pada harga yang lebih tinggi. Syarikat UMNO itu mendapat untung atas angin kerana menjual balik kepada kerajaan pada harga yang lebih tinggi. Datuk Seri Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia, itu marak dan juga perbelanjaan-pembelanjaan. Saya ada 15-16 minit lagi, 20 minit. Seterusnya saya nak bawa isu tentang tabung haji. 18 minit. 18 minit. Panjang lagi. Terima kasih. 18 minit, 18 minit panjang untuk tabung haji tu. Oh, tapi memang panjang. Memang panjang. Ya. Saya suka dengar. Saya telah perjuangkan dan bawa isu tabung haji ni lama sebenarnya. Dia begini ya Muhammad, kita membahas, lepas tu kawan kita sebelah sini ada peluang membahas, lepas tu Yang Muhammad Menteri menjawab, dan ketika Yang Muhammad Menteri menjawab, yang menimbulkan isu harap tunggu di dia. InsyaAllah. Okey. Itu tambah 1 minit lagi ya? Ya. Saya ada sebab kerana saya mendapat rezeki menunaikan haji tahun 2013. Dan saya pergi melalui muassasah dengan tabung haji. Dan saya duduk sekali dengan jemaah-jemaah haji yang lain, yang kebanyakannya yang tua-tua dan miskin. Ada yang umur 82 tahun dalam bilik saya, ada yang umur 60. Yang umur 82 tahun tadi dari Pasir Mas, saya ingat lagi nama dia Pok Loh. Dia sebenarnya separuh lupa dah. Kadang-kadang dia tanya, saya ni di Kota Baru, dia duduk di Madinah. Sebab itu selepas itu saya ambil sedikit minat untuk duduk dan kumpul maklumat mengenai operasi dan pelaburan tabung haji. Sebab itu saya bawa tentang kedudukan kewangan dan beberapa perkara yang lain. Isnin yang lalu, Isnin baru-baru ini, saya disiasat di bawah kanun keseksaan sekali lagi. Kerana analisa dan komen-komen saya mengenai tabung haji yang result tabung haji itu negatif. Tabung haji buat laporan kepada polis. Dia tak jawab. Dia buat laporan kepada polis. Kononnya komen dan analisa saya itu menyebabkan orang tidak yakin dengan tabung haji. Perkara mengenai tabung haji dan result negatif ini bukan saya yang mula-mula bawa. Yang sebutnya ialah Tan Sri Zeti Akhtar, Gubernur Bank Negara Malaysia, dalam surat rasmi daripada Bank Negara Malaysia kepada tabung haji. Saya hanya ulang dan komen. Kalau pihak polis merasakan saya perlu disiasat kerana menyebut bahawa result tabung haji itu negatif, maka saya harap selepas ini pihak polis juga siasatlah Tan Sri Zeti Akhtar kerana dia yang pandai-pandai timbulkan perkara ini terlebih dahulu. Sampai sekarang tabung haji tak jawab. Apa? Ada juga yang jawab bahawa ini bukan tabung haji lah, ada orang lain yang jawab kata kalau result tabung haji ini negatif, macam mana pula tabung haji boleh bayar dividen dan bonus? Ada yang seronok suruh saya keluarkan wang saya. Jangan bimbang, ada masa saya keluarkan wang saya jika perlu. Saya nak jawab begini untuk pengetahuan Datuk Seri Yang Dipertua dan juga Dewannya. Rakyat Malaysia memberi kepercayaan penuh kepada tabung haji selama ini. Sebab itu setiap tahun jumlah simpanan bersih baru oleh rakyat Malaysia kepada tabung haji meningkat secara purata sebanyak 23% tahun. 2012 yang tambah simpanan 4 bilion. 2013 5 bilion. 2014 5.4 bilion. 2015 anggaran saya 6.6 bilion. Maknanya setiap tahun orang makin tambah. Tak kira lah apa jadi dengan tabung haji. Ini ada dua kesan besar yang bagi ruang kepada tabung haji. Yang pertama, jumlah keuntungan yang diumumkan setiap tahun itu nampak makin tinggi dari setahun ke setahun. Lalu contohnya bila menteri umumkan baru-baru ini, dia kata ini rekod tertinggi dalam sejarah.
keuntungan tabung haji yang paling tinggi. Dia tak sebut. Sudah tentu oleh kerana ada penambahan deposit baru tiap-tiap tahun yang meningkat 23% setiap tahun, maka keuntungan itu sudah tentu lebih besar daripada tahun yang sebelumnya. Kerana dana tahun ini lebih besar dari dana sebelum itu. Tahun 2014 dana mungkin 45 bilion. Tahun 2015 dana sudah jadi 60 bilion. Sudah tentu keuntungan pelaburan di atas 60 bilion lebih besar daripada keuntungan pelaburan di atas 45 bilion. Yang ini saya rasa budak sekolah pun tahu. Jadi janganlah digunakan alasan ini untuk menutup kononnya bahawa tabung haji ini tidak ada yang tak betul. Semua okey kerana untungnya meningkat setiap tahun. Yang kedua, kesan dia apabila orang ramai terus menabung pada jumlah yang besar di dalam tabung haji ialah kalaupun tabung haji rugi, dia masih lagi boleh bayar dividen. Kerana dia rugi, tapi yang masuk wang kerana orang tambah deposit itu banyak. Dia perlu bayar 3 bilion setahun dalam bentuk bonus atau dividen. Yang rakyat tambah masuk simpanan 4-5 bilion, 6 bilion setahun. Jadi oleh sebab itu, ia akan terus ada wang untuk membayar dividen walaupun ia rugi. Sebab itu ini menimbulkan kebimbangan. Dan atas itulah Bank Negara Malaysia menghantar surat bahawa amalan ini tidak boleh berterusan. Akan ada satu masa yang mana duit nak pusing itu dah tak cukup. Untung tak banyak, tak ada berkurangan, tetapi menggunakan simpanan yang baru untuk membayar deposit, untuk bayar dividen. Nanti saya habiskan yang ini dulu, kemudian saya bagi ruang kepada Kota Tinggi. Saya habiskan yang ini dulu pasal tabung haji, kemudian saya bagi ruang kepada Kota Tinggi. Okey, terima kasih. Saya juga telah sebut banyak kerugian-kerugian yang lain. Ya. Saya sebelum ini mempersoalkan tentang keputusan tabung haji membeli syarikat roti Silverbird Group Berhad. Banyak yang tak percaya, kata ini fitnah dan sebagainya. Minggu ini jawapan daripada Menteri bertarikh 9 Mac 2016 malam mengesahkan bahawa ya memang betul tabung haji beli syarikat ni, ya memang betul ia telah rugi sebanyak 60 juta dan keseluruhan pelaburan itu telah di write off ataupun dalam bahasa Melayu rosot nilai, dan juga mengaku ya memang betul sepanjang dia pegang saham Silverbird syarikat roti ni selama hampir 10 tahun, satu-satunya pulangan ataupun pendapatan dia dapat adalah dividen RM420,000 sahaja atas pelaburan 60 juta. RM420,000 itu 10 tahun, maknanya RM42,000 setahun saja dapat. Yang itu Menteri sendiri jawab. Ini jawapan dia. Saya dah tanya juga tentang pelaburan tabung haji di dalam FGV yang sekarang ini jumlah rosot nilai ataupun dalam write down lah maknanya telah mencecah 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit dalam tempoh 3 tahun rosot nilai kena write off begitu saja dalam akaun tabung haji. Kemudian yang terkini, saya telah dedahkan juga dokumen dalaman tabung haji dan juga surat daripada Kementerian Kewangan yang mengesahkan risiko kewangan tabung haji di dalam TH Heavy Engineering, sebuah syarikat bersekutu sahaja dengan pegangan 30%, telah mencecah 1.4 bilion ringgit. Ada beberapa pelaburan lain yang merugikan yang saya akan bentangkan selepas ini. Tapi sebelum itu, sebelum saya terlupa tadi, Kota Tinggi nak tanya. Sila Kota Tinggi. Ya, sila Musi. Terima kasih pandangan dari peluang saya tanya sedikit. Tadi Pandan cakap tambah 23%. Maknanya kalau tambah 23, takkan tahun depan tambah 23 juga. Because the base akan jadi besar dan besar. Jadi kalau kata 20%, saya tak tahu atau tak disebut atau diungkapkan. Soalan pertama 20% saya tak tahu. Sehingga itu pun dari segi perangkaan macam tak betul tu. Pandan. Keduanya, bila dah tambah, sudah tentulah per kapita ini lagi besar. Maknanya kalau jual dia ada 1 juta,
tambah berapa bilion, jangan tambah lagi. Jadi kalau bagi dividen, sudah bagi per kapita. Jadi, saya ingat kat situ, analogi Pandan tu mengelirukan. Mengelirukan. Saya tak tahu apa niat sebenar. Benda ni mudah saja Pandan. Jadi, Baik, terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Boleh Pandan sikit je. Perkara yang sama. Tak perlu Jelebu. Benda yang sama, jadi saya jawab terus kepada Kota Tinggi. Saya nak kejar masa. Sama Terima kasih, tetapi Jelebu. dalam version yang lain Terima saya nak kasih quote. Jelebu. Saya teruskan. Benda yang sama saya akan jawab Kota Tinggi. Kota Tinggi, yang saya sebut tadi bukan andaian atau analogi. Itu adalah angka-angka yang benar yang dilaporkan di dalam laporan tahunan kewangan tabung haji yang diaudit bagi tahun 2010 sampai ke 2015. Macam ni saya nak ajar. Duduk. Biar saya habiskan. Saya nak ajar Kota Tinggi macam mana nak kira. Baik. Ambil setiap tahun, tengok berapa tambahan. 2012 4 bilion, 2013 5 bilion, 2014 5.4 bilion, 2015 6.6 bilion. Maka dalam kewangan ada satu terma yang dipanggil CAGR, Cumulative Annual Growth Rate atau CAGR. CAGR bagi 5 tahun itu ialah 23%. Itu bukan andaian, itu bukan fikir-fikir analogi, itu angka yang kalau ahli Parlimen BN semak betul-betul baca, dia tahu apa yang kita sebut ni lama dah berlaku. Okey, terima kasih. Bagaimana dengan per kapita tadi? Bagaimana dengan per kapita tadi? Saya nak bagi ruang. Bagaimana dengan per kapita tadi Pandan? 78. Pandan, bagaimana dengan per kapita tadi Pandan? Jadi saya nak beritahu, jangan menggunakan Dewan. Saya nak beritahu per kapita macam mana Pandan, sila sebut di depan pelajar-pelajar. Kapal diam. Pandan, sila sebut per kapita. Sebab tadi Pandan berkata bahawa makin lama makin kurang dan diguna oleh orang lain. Saya nak tanya Pandan, per kapita tadi macam mana? Tolong terangkan. Nak ajar saya boleh terima kalau betul. CAGR pandai. Tapi per kapita macam mana? Sebut. Kapal diamlah. Ya Muhammad, sekejap Ya Muhammad Pandan. Saya sengaja biarkan sebab nak beri peluang mahasiswa kita pada USM. Tetamu kita mahasiswa daripada USM mendengar dan melihat telatah wakil-wakil rakyat Parlimen Malaysia. Ada yang bangun berdiri tidak mendapat kebenaran. Ada yang macam, saya pinjam perkataan kapal macam kucing. Miau, miau, miau. Duduk di atas bangku sendiri pun ada juga. Jadi sila Yang Muhammad Pandan. 1 minit extra. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya faham kenapa Kota Tinggi begitu emosi. Kerana dia duduk di dalam board FGV. Sebab tu dia sensitif sangat. Rugi 1 bilion duit tabung haji. Saya tidak emosi. Kepanjang. Emosi sebab dia dah sebut. Saya tidak emosi. Cuma saya bimbang sebab pelajar-pelajar kita yang bersih ni dikelirukan Datuk oleh Seri Yang Pandan. di-Pertua, saya perlu teruskan. Yang Pandan pernah cakap kononnya cincin 24 juta tapi akhir dia kata bergurau. Ya Muhammad Kota Tak Tinggi. minta maaf. Ya. Lepas tu 3 tahun kita terkeliru dan berfitnah. Jadi saya nak beritahu, bukan saya emosi. Saya nak beritahu bahawa saya bimbang dengan adanya Parlimen ahli Parlimen tak bertanggungjawab. Orang tadi yang yang merosakkan itulah, Dewan Datuk ini. Kita ni terdepan masalah fitnah ini. Inilah Pandan. Saya Ya, beritahu. ya. Terima kasih. Ya, Kota Tinggi yang lain diam Ya Pandan. Dan mahasiswa lepas ni tunggu dengar pula Barisan Nasional berucap ya. Terima kasih, Boleh bagi Datuk Seri masa Yang setengah di-Pertua. jam lagi duduk dalam dewan. Saya Sila. saya nak bawa balik kepada Dia tabung tak haji. ada mahasiswa dengar sebelah pihak je, kena dengar dua-dua. Setuju. Ya. Saya nak sambung. Saya nak bawa balik kepada soal 1MDB tadi. Ada banyak pelaburan-pelaburan yang telah saya jelaskan yang merugikan, yang belum dijawab. Tetapi bagi saya yang paling mendesak sekarang ialah keterlibatan tabung haji di dalam 1MDB. Yang ini yang perlu diselesaikan dengan segera dan yang saya rasa menjadi keutamaan sekarang ini, kerajaan dan menteri dan tabung haji perlulah mendapatkan kembali setiap 1 sen duit tabung haji yang telah diberikan kepada 1MDB setakat ini.
Saya nak bagi pengetahuan Dewan kerana ini cukup penting. 1MDB telah menerbitkan sukuk 2.4 bilion untuk membiayai Bandar Malaysia. Sukuk itu telah dilanggan oleh tabung haji. Tabung haji telah saya rasa beri wang sebanyak 1.4 bilion ringgit. Dia akan terus meningkat apabila sukuk ini perlu dibayar balik dalam tempoh 22 tahun, maka 1MDB perlu bayar 2.4 bilion. Tapi wang yang telah diberikan kepada 1MDB dari tabung haji, sepengetahuan saya ialah 1.4 bilion. Saya semak perjanjian sukuk. Perjanjian sukuk itu secara jelas mengatakan bahawa Bandar Malaysia Sdn Bhd, iaitu anak syarikat 1MDB, tidak boleh bertukar pegangan saham tanpa kebenaran tabung haji sebagai pemegang sukuk. 31 Disember yang lalu, kerajaan yang amat berhormat Pekan telah mengumumkan bahawa 60% daripada pegangan di dalam Bandar Malaysia Sdn Bhd telah pun dijual kepada syarikat asing dan konsortium swasta yang secara jelas telah melanggar perjanjian sukuk. Sebelum saya buat bising, saya tanya menteri dahulu. Saya tanya soalan saya, dijawab 8 Mac Selasa. Saya tanya, adakah tabung haji telah dan akan bersetuju untuk memberi kebenaran mengikut perjanjian sukuk kepada 1MDB menjual pegangan 1MDB di dalam Bandar Malaysia Sdn Bhd? Jawapan menteri. Terima kasih menteri bagi jawapan yang benar. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga kini lembaga tabung haji masih belum menerima permohonan cadangan atau resolusi rasmi daripada pemegang amanah sukuk atau Bandar Malaysia Sdn Bhd berhubung pegangan sukuk tabung haji di dalam Bandar Malaysia. Maknanya apa? Telah sah 1MDB melanggar perjanjian sukuk. Dan perjanjian sukuk telah sah. Jelas mengatakan kalau ada berlaku pelanggaran seperti ini, maka tabung haji sebagai pemegang sukuk berhak untuk menuntut wang serta-merta daripada 1MDB. Jadi saya mohon menteri jawab dan rekodkan dalam Dewan ini kenapa sampai sekarang tabung haji belum menggunakan haknya itu untuk ambil balik anggaran saya sekarang 1.6 bilion ringgit yang telah diberikan kepada 1MDB, sedangkan jelas 1MDB telah melanggar perjanjian. Ya, Kulim Bandar Baru. Kulim tak ada masalah Kulim. Sikit, satu saat. Ya. Dari kapan? Yang kapan? Saya Dengan ni abang ni. Nak tanya Pandan, sama ada Pandan juga tengok tak perjanjian antara 1MDB dengan syarikat syarikat Cina yang Bandar Malaysia ini, sama ada perjanjian itu ada tak condition presiden yang dia kena minta kebenaran daripada tabung haji. Kedua, Pandan siasat tak sama ada agreement itu dah complete ataupun belum. Jadi saya rasa anggapan kita, kalaulah perjanjian itu sudah pun complete dan tabung haji tidak diminta untuk memberi kebenaran, barulah betul apa anggapan daripada Pandan itu. Jadi soalan saya, Pandan tengok tak the agreement between 1MDB dengan syarikat Cina itu, sama ada tak condition yang dia mesti mendapat kebenaran ataupun siap ataupun tidak agreement itu. No, sukuk is okay because sukuk betul. Betul kalau dalam sukuk. Tapi perjanjian itu belum siap ataupun dah siap. Terima kasih Yang Berhormat Kulim. Saya sudah tentu tak tengok perjanjian lah. Kepada Yang Berhormat Tunggu dulu. Perjanjian itu kepada Yang Berhormat Barisan Nasional pun tak bagi tengok apatah kami ya. Tetapi saya tanya soalan ini kepada 1MDB. 1MDB menyatakan bahawa ini ialah sebahagian daripada CP, Conditions Precedent. Betul. Tetapi perjanjian itu telah diumumkan, urus niaga telah difailkan, dan kalau ikut perjanjian sukuk, dia tidak menyebut bahawa perlu selesai semua dahulu baru minta dengan dia. Sebarang pertukaran mesti berlaku
dengan izin pemegang sukuk terlebih dahulu. Saya kena sambung, kalau apa-apa sambung di luar. Ya, Ini- Yang baik, Muhammad Pandan, ini tuduhan- sila gulung. Saya nak gulung, Ini tuduhan Ya, yang ya. menuduh. Ya. Pandan cuba memberi gambaran bahawa tabung haji tidak menggunakan hak dia. Soalan saya ialah semua kita tahu. Kita tanda tangan perjanjian dulu. Okey, lepas itu dia ada condition dia yang mesti dimuktamadkan. Selepas itu barulah prosesnya siap. Saya yang bimbang Pandan ialah apa yang Pandan maklumkan tadi, memberi gambaran bahawa ada kesalahan di pihak tabung haji. Itu je. Saya percaya kita semua tak tengok perjanjian, tapi cara Pandan cakap tu, itu je saya nak minta tolong Pandan, supaya tidak adil. Tidak adil, kita cuba untuk menguruskan persepsi rakyat, konon-kononnya tabung haji ini silap. Itu Ya, je. boleh mana baru. Baik. Ya, Yang Muhammad Pandan Saya kena selepas cepat, ini gulung saya dan kena cepat. Yang itu saya jawab dengan cepat. Dia sebenarnya tabung haji berada dalam dengan izin Catch 22. Kalau dia dapat permohonan, kalau dia bagi kebenaran kepada kerajaan, maka tabung haji sebenarnya melepaskan peluang untuk mendapatkan wang itu mengikut sebenarnya hak mereka, sedangkan dia tahu 1MDB bermasalah. Kalau dia tak bagi, maka transaksi penjualan itu sebenarnya melanggar peraturan. Jadi sebenarnya sekarang tabung haji tersepit dan saya akan tunggu apa tindakan tabung haji yang seterusnya. Ada 2 bulan tabung haji fikir betul-betul nak buat macam mana pun tabung haji akan berada dalam keadaan yang sukar. Saya nak teruskan. Baik, kenapa saya tumpukan kepada tabung haji? Kerana tabung haji ini melibatkan 2 juta orang penabung dan bakal jemaah haji. Majoriti mereka ialah orang tua dan miskin. Mereka ambil masa yang panjang untuk menyimpan wang. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ada orang miskin yang hanya jual sayur, padi, ada yang jual tanah. Sebab itu, apabila pulangan tabung haji ini tidak baik, kerana siapa yang bising tu nak bercakap? Balik sulung nak bercakap? Siapa yang bercakap bising tadi? Siapa yang nak bercakap tadi sila bangun. Saya dengar suara perempuan tadi. Baik. Sebab itu, kalau tabung haji pulangannya tak baik, lebih rendah kerana banyak pelaburan-pelaburan yang merugikan sampai berbilion ringgit, kesannya ini kepada penabung-penabung kerana dia kena tunggu lebih lama. Kalau pulangan sepatutnya 8% tapi dibayar 5%. Kalau pulangan patut 10% tapi dapat 7%. Paling kurang 2-3 tahun tambahan menabung yang menyebabkan mereka terpaksa menunggu lebih lama. Tabung haji juga perlu lebih telus mengenai kos-kos operasinya. Saya dimaklumkan daripada banyak sumber yang saya dapat, banyak aduan mengenai ketirisan dan pembaziran di dalam kos operasi mengendalikan haji oleh tabung haji yang menyebabkan kos itu lebih mahal. Ya, Pandan cukup. Sebab itu, saya tutup sekejap ya, 2 minit ni. Sebab itu saya desak menteri dan juga tabung haji untuk bentangkan kos secara terperinci yang seorang jemaah haji kena bayar tu sama ada 15,000 atau 10,900. Tabung haji dan menteri bentangkan secara terperinci komponen, kerana saya nak tahu berapa caj perkhidmatan, berapa caj pentadbiran yang diserap dan lain-lain, supaya kita boleh selidik dengan lebih teliti betul atau tidak ada ketirisan dan juga pembaziran yang berlaku. Dan berkali-kali saya tanya pecahan kuota daripada tabung haji, bagaimana ini diagihkan. Saya tanya 3 tahun berturut-turut, berapa kuota diberikan kepada menteri, berapa kuota diberikan kepada pengurusan tabung haji, berapa kuota diberikan kepada ahli parlimen, berapa kuota dijual kepada ejen-ejen pelancongan. Sampai sekarang, setiap kali menteri jawab, menteri tak bagi jawapan. Dah 3 tahun. Ya, Pandan. Ini akan beri kesan kerana dia akan menyebabkan giliran menunggu itu menjadi 40-50 tahun. Kerana kalau setiap tahun daripada 20,000 kuota, 3-4,000 diberikan dengan segala-galanya kepada pengurusan, kepada ejen dan lain-lain, sudah tentu mereka yang miskin menunggu untuk buat muasasah, akhirnya dia akan tunggu dengan lebih lama. Saya terpaksa
berhenti di situ. Saya nak tutup begini, Datuk Seri Yang di-Pertua. Masa depan negara sebenarnya bergantung kepada 221 ahli parlimen yang ada di dalam Dewan ini, termasuklah juga masa depan Yang Amat Berhormat Pekan. Yang terbaru, Edelman Trust Barometer telah menunjukkan hanya 39% sahaja rakyat Malaysia ini yang percaya kepada kerajaan. Sebab itu saya nak minta, gunakan peluang dalam sidang kali ini, ketepikan perbezaan, bersama-sama daripada yang sebelah Barisan Nasional dan sebelah Pakatan Harapan dan parti pembangkang yang lain, untuk bersama-sama kita tukar Perdana Menteri melalui satu undi tidak percaya secepat mungkin. Lagi lama kita elakkan, lebih banyak kerosakan dan lebih banyak kerosakan, lebih cepat UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum akan datang. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Ya, Bagan Serai.